Jadi insyaAllah mari kita akan mengupas sambungan tajuk ke-20, iaitu tentang beradab dan bersopan santun. Pada pengajaran hadis yang telah kita bahaskan pada kuliah yang lalu, iaitunya hadis di atas menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang mempunyai adab yang terpuji. Adab yang terpuji amatlah dituntut dalam Islam. Kelebihan orang yang memiliki adab sehingga boleh mengatasi darjat orang yang berpuasa dan sembahyang malam. Seperti mana yang disabdakan Rasulullah SAW, wa inna sahibal husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati. Tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada akhlak dan adab yang baik. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak, yang beradab baik akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Ini dan hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2003. Hadis ini berkata hadis sahih. Jadinya kita tengok sini antara cara-cara untuk mencapai darjat adab yang terpuji seperti yang dinyatakan dalam hadis ini ialah yang pertamanya itu ialah bersifat warak daripada melakukan perkara-perkara syubhah. Seorang Muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perkara-perkara yang samar-samar, syubhah lah. Di antara halal dan juga haram, kita pun confuse ni halal ke haram, halal ke haram. Daripada berdasarkan yang ini antara halal dan haram ni syubhah berdasarkan daripada hadis Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, innal halal bayyin wa haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu nyata terang dan haram itu nyata terang. Maksudnya dalam dalil Al-Quran dan hadis juga dinyatakan. Contoh seperti arak, judi, pembunuhan, fitnah. Ini semua kena terangkan haram. Kan? Wal fitnatu asyaddu minal qasl. Dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih teruk daripada membunuh. Jadi disebut fitnah sini bukanlah bermaksud fitnah itu makruh, haram lah, sebab membunuh benda haram. Sebab tu dalam hadis sebut sesungguhnya halal itu nyata terang dan haram itu nyata terang. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang bagi syubhah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang kesamaran, dijaga diri dia daripada perkara-perkara yang syubhah, halal ke haram kita pun tak tahu status dia macam mana, makanya sesungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Daripada terlibat dengan perkara-perkara syubhah ini, maka kita tarik diri dululah. Tunggulah pihak berautoriti yang mengeluarkan fatwa. Pihak mufti contoh kata sekiranya berkaitan dengan halal haram bagi makanan dan juga sebagainya, maka biarlah pihak yang berautoriti itu keluarkan fatwa. Kalau dia kata halal, maka teruskanlah. Kalau dia kata perkara haram ataupun dia pun sebut ada syubhah, maka lebih baik tinggalkanlah. Kenapa? Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah dia ke dalam yang haram. Hanya Rasulullah sebut, lepas tu elakkan diri daripada perkara-perkara syubhah. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternakannya makan di dalamnya. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah bahawa larangan Allah SWT ialah segala yang diharamkannya. Ini tadi dalam larangan Allah ini ialah perkara yang diharamkan, yang Allah sebut dalam Al-Quran, diterangkan oleh hadis Nabi SAW.
Kemudian sambung lagi, ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ianya baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan apabila rosak daging tersebut, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Kan hati. Jadi ni, orang yang beradab, orang yang akhlaknya baik, dia akan jaga diri dia daripada terjerumus, tergelincir, termasuk dalam perkara-perkara syubhah. Perkara-perkara haram lagi tak buat lah. Ya, perkara syubhah boleh tinggalkan. Ini orang seorang yang beradab. Yang keduanya, orang yang beradab ini, adab didik dan juga cara kita nak mendidik diri kita jadi seorang yang beradab ialah memelihara penglihatan. Ya. Seorang Muslim itu mestilah memelihara pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan boleh membawa ke kancah pelanggaran dan maksiat. Sehubungan itu, Al-Quran mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri daripada penglihatan yang tidak memberi faedah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Menjaga pandangan nak. Tidak melihat, biasanya disebut tentang penglihatan ini sudah tentulah seseorang itu memandang, ya, kalau lelaki memandang wanita lah, wanita tu memandang lelaki lah. Jadi jaga kita punya pandangan. Yang ketiganya ialah memelihara lidah. Seseorang Muslim itu mestilah memelihara lidahnya daripada menuturkan perkataan ataupun kata-kata yang tidak berfaedah, perbualan-perbualan yang buruk dan kotor, ya, percakapan-percakapan kosong, mengumpat, mengeji dan mengadu domba. Mengadu domba ni dia batu api ya. Dia nak pecah belah dengan orang ya, dia laga orang sini, laga orang sana. Sebagai seorang Muslim yang mukallaf, ya, sewajarnya kita menjaga lidah daripada sebarang percakapan yang sia-sia dan tidak berfaedah kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Sebab lidah kita ini bukannya dia pun terlibat. Dia terlibat juga dengan dosa dan pahala. Sebab tu kata daripada lidah dia tadi ni, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah lidah. Dan hari ini, bila kita nak memperkatakan sesuatu, terutama perkara-perkara isu-isu tertentu, maka sekiranya nak bercakap, gunakanlah fakta daripada sumber yang sahih. Bukannya sumber hearsay tak. Aku dengar orang tu cakap, Biasanya bila kita dengar orang cakap, dia dah tambah ajinomoto siap-siap dah. Sebab dia nak bagi sedap cerita dia. Ya. Jadi itu yang kata tadi tu. Ya, bila mana kita dapat berita daripada seorang, ya, makanya kalau dengar secara hearsay tanpa fakta, tanpa data tak, makanya dia akan jadi fitnah. Sebab Quran pun dah sebut, in ja'akum binaba'in fatabayyanu, wa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu. In ja'akum, sekiranya datang pada binaba'in satu berita tu, fatabayyanu, tabayun tu apa? Nanti kejap. Ya, aku nak check dulu sumber ni sahih ataupun tidak. Nanti kejap. Jadi dia tak terus sebarkan. Ini pun dah Quran sebut, bukannya hadis sebut, Quran ni dah sebut. Sebab tu bila nak berkatakan sesuatu, ya, maka perkatakanlah dengan fakta, dengan data. Ya, dekat semang-semang kosong, tak ada masalah lah. Lepas tu kalau ada sumber-sumber yang kita dengar,
Kadang-kadang benda tu belum pasti lagi pun dengar, kan, ataupun naratif yang dibawa oleh seseorang. Makanya nanti berhati-hati. Sebab apa? Sebab disambung lagi. Sebab apa? Atas sebab kita tak tabayun tu tadi akan menyebabkan seseorang itu teranaya, ataupun kita akan menyesal nanti atas perbuatan kita. Di dunia mungkin kita tak menyesal lah, sebab kita rasa tak kena kat aku. Tapi di akhirat esok memang akan menyesal sungguh-sungguh lah. Tapi nak patah balik dah tak boleh. Kan? Jadi berhati-hatilah. Terutamanya berita-berita dah kita dengar kan. Makanya nanti dulu, semak dulu betul tak betul. Dapatkan bersumber-sumber yang sahih daripada pihak-pihak berautoriti. Ya. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama sahaja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri. Ya. Baik diam diri, lebih baik lagi. Kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh. Kejadian sedemikian telah banyak berlaku, tetapi kebaikan daripadanya adalah jarang. Ya, kebanyakannya bila seorang tu bercakap, memang kena kopi katanya kan, kita katakan, makanya lebih banyak fakta ke laut berbanding dengan fakta yang sebenar. Sebab bila kita tanya balik, mana kau dapat cerita ni? Adalah, kan, kau tak kenal. Jadi ni masalah ni. Kadang-kadang benda yang dibawa tu satu benda yang besar. Kan? Bukannya benda yang kita sembang hal orang kampung kan. Kadang-kadang dia pakai isu yang besar-besar, tapi kita cakap macam kita dah memang dah kena rapat dah kan dengan orang tersebut kan. Jadi tak betul lah. Jadi datanglah fakta, ya. Sebab nanti takut kita nanti ditimpa, kita pula esok akan dipersoalkan kan. Banyak hadis yang menerangkan tentang keburukan dan bencana lidah ke atas empunya diri. Seperti hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian jelik lidahnya. Kan? Sebab tu kata malang. Kan? Saya baru bagi analogi begitu tak? Bagi analogi, iaitunya seorang yang masuk ke dalam neraka ini duduk sebelah andai ya kan, sebelah dengan orang yang bunuh orang, minum arak, berzina, macam semua dia buat. Dia tanya pada dia, engkau masuk neraka ni apa pasal? Ya, ni just analogi je ni. Ya, engkau masuk neraka ni apa pasal? Aku duduk kat dunia, jahat tu. Aku bunuh orang, minum arak, lagi berzina, berjudi, semua dosa aku buat. Jahat dia engkau. Memang layak engkau masuk neraka. Memang jahat tak? Kan? Dia pun tanya kita balik, bukan tanya kita lah, tak jauh kita tak nak masuk walaupun. Dia tanya daripada orang ni balik, engkau pasal pula masuk neraka? Aku masuk neraka sebab fitnah orang. Dekat dunia dulu, aku duk fitnah orang. Tak baloi langsung kau. Ada fitnah orang masuk neraka macam ni, teruk pada aku pula tu. Kan? Asyaddu minal qatli ya. Jadi tak baloi. Dosa tu. Kena pula yang buat tu pula memang rajin pula ulang alik ke masjid, rajin kuliah-kuliah pula kan, lagi terjam. Jadi kita kata kena apa? Berhati-hati. Ya? Sebab tu dah cara syaitan, iblis, dia nak tackle anak-anak Adam ni masuk ke dalam neraka. Itu cara dia tuan. Apa lagi cara tak boleh? Takkan nak tarik kita pergi nombor, pergi judi, confirm tidak lah. Takkan ada pasal kita minum arak, confirm tidak lah. Jadi apa cara aku nak buat ni? Nak bagi orang yang rajin mari masjid, rajin kuliah yang boleh masuk neraka sama aku. Cara macam ni. Kan? Sebarkan kabar-kabar angin, buat-buat cerita pasal orang, ya, bersangka buruk dengan orang. Itu cara dia nak buat. Mana ada cara lain lagi dah. Nak suruh minum arak memang takkan mungkin dia minum lah tak. Nak suruh zina takkan lah. Dia tak buat dosa besar. Sebab kat kuliah dah ajar. Kan? Dosa besar kan. Ada kitab kabair kita belajar. Takkan kita nak buat. Jadi bagaimana caranya? Fitnah. Kan? Senang. Melalui WhatsApp senang dia sebar. Tolong forward je kan. Ya. Ni. Tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian jelik lidahnya. Kena humban masuk neraka lagi. Yang keempatnya ialah seorang yang beradab ini dia ada sifat malu dalam diri dia. Ya.
Malu apa ni? Ya, tengok apa dia nak kata pasal malu ni. Seorang Muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya memperkatakan kebenaran. Di antara sifat pemalu seseorang ialah dia tidak masuk campur urusan orang lain, tak menyebut hal orang. Semua benda dia nak komplain. Ya, apa saja semua boleh nak dia komplain je kerja dia. Barang benda tak siap lagi pun. Tapi dia punya komplain tu kan. Jadi biarlah dulu. Ada je tak betul. Orang dia tengok orang ni, ada yang tak betul, ada saja yang tak betul di mata dia lah. Kan? Dia masalah. Kan? Jadi orang yang ada sifat malu ni, maksudnya dia tak sibuk sangat nak campur urusan lain, orang lain. Dia memelihara pandangan, merendah diri, tidak meninggikan suara ketika bercakap, berasa cukup serta memadai sekadar yang ada dan sifat-sifat seumpamanya. Diceritakan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada anak gadis yang berada di balik tabir. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, iman itu mempunyai 70 cabang ataupun 60 cabang. Tak kisahlah, yang penting banyaklah tu. Maka yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah. Itu bukti iman yang paling tinggi lah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ya, level yang paling tinggi bila kena kalimat la ilaha illallah tadi. Sebab tu man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Walaupun dia telah dibakar dalam neraka beribu-ribu tahun, tapi akhirnya dia tetap masuk syurga jugalah. Kadang-kadang ni yang kalau orang salah faham. Selalu kita membandingkan, bukan kita lah, orang lain lah. Kan? Dia bandingkan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, kau baik macam mana pun tetap masuk neraka juga. Kita ni orang Islam untung. Sebab kita ni jahat-jahat kita pun lalah masuk syurga juga. Itu sifir dia. Jadi atas sifir itu tadi menghalalkan dia lah untuk dia buat apa-apa saja. Dia tak fikir orang yang bukan Islam ini ditakdirkan Allah Ta'ala bagi hidayah dan dia ucap kalimah la ilaha illallah, lepas tu dia mati. Terus masuk syurga. Dia tak fikir sifir yang tu pula. Yang dia fikir sifir dia, orang Islam confirm masuk syurga, orang kafir confirm masuk neraka. Itu dia fikir dia. Pada dia tak. Jadi atas dasar ini, kan, maka dia telah ada satu persepsi bahawa ni yang risaulah. Kita ambil hak orang, curi hak orang pun tak ada masalah. Lalah tu syurga juga. Sebab kita ni ada kalimah la ilaha illallah. Dia ingat syurga tu, dia ingat neraka tu macam masuk lokap. Makan nasi bungkus. Enggak. Tu dalam lokap sekarang, tengah hari kan ada hantar ni nasi bungkus kau makan ni. Dia ingat macam tu. Neraka tu bermula masuk sampai ke akhir semuanya azab. Semuanya azab yang tidak digambar, tak tergambarkan oleh fikiran kita pun. Nak makan, kita adalah di akhirat esok tuan-tuan. Sama macam kita hari ini tuan-tuan. Kalau hari ini kita rasa dahaga, kita rasa lapar, itulah juga kita rasa. Cuma kita tak mati. Tak mati je. Takut sama je, masuk dalam lubang kubur. Ya? Masuk dalam lubang kubur dah gelap-gelap, ya Allah gelap, ya Allah takut, ya gelap, takut. Ya? Tapi takut kita itu tak menyebabkan kita mati pun. Kau tetap kena hadap jugalah. Kan? Kalau kuburnya gelap. Kalau kuburnya seperti Raudatun min Riyadil Jannah lah. Daripada salah satu taman daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah lah. Cerah kuburnya, lapang kuburnya, kita yang kita nak. Macam tu dah perasaan kita. Kalau hari ni kita sakit, kena gigit kerengga, kena gigit nyamuk pun, bayangkan itu pun kita dah komplain, nyamuk banyak ni nak. Dalam neraka tu sama je. Cuma kita tak mati. Azab pertama, azab yang kedua lebih sakit daripada azab yang pertama. Azab yang ketiga lebih sakit daripada azab yang kedua. Dia makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Dia bukan macam kita ni kena sebat. Kalau kata orang yang, kalau banduan kena sebat 6 kali katakan, dia dah siap-siap lantak hadap je lah. Kan? Aduh sakit kan. Oh ya, siap. Yang kedua ni aku dah tahu yang lantak apa hadap yang tekan lah. Dia kan macam tu. Ya.
Dalam neraka azab yang kedua lagi sakit pada yang pertama, yang ketiga lagi sakit pada yang kedua. Begitulah seterusnya. Dah nama pun azab. Jadi dia ingat kalau orang Islam masuk neraka tu, oh tak apalah, lelah masuk syurga. Dia ingat ni ya. Kita ni kalau boleh iman tak nak langsung masuk dalam neraka. Nak terus masuk syurga je tak? Jadi nak terus masuk syurga ni buatlah amalan-amalan yang disuruh tadi tu. Tak? Buatlah amalan-amalan disuruh. Ni sebut tadi tak? Dan cabang yang paling rendah tadi ialah menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Jadi iman yang paling tinggi kalimah la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah kita menyingkirkan halangan. Datang ke masjid tengok ada pelepah kelapa jatuh tengah jalan, berhenti sekejap, turun motor pergi alih, letak ke tepi, itu sunnah paling kecil. Kan? Sunnah paling kecil pun dunia pahala kita tak tahulah besar mana. Nah, kan? Walaupun nama sebut sunnah kecil je pun, tapi pahala dia besar. Ya. Dan sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang yang beradab ini, dia juga bersifat lemah lembut dan sabar. Di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam dalam diri seseorang Muslim ialah sifat sabar dan berlemah lembut. Kerana kerja-kerja untuk Islam akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan kepayahan, penyiksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Ni kan, sebab kita ni semua diberi tanggungjawab untuk berdakwah. Semua dapat tauliah yang Allah Taala bagilah. Ya, jabatan agama bagi, kena duduk kena ke depan, kena datang interview semualah, ada dia punya ni lah, kelayakan dia. Tapi untuk mengajak orang buat baik ni semua terbuka lah untuk orang Islam. Kan? Untuk mengajar ilmu ialah kena ada tauliah lah. Untuk ajak orang baik, mari ke masjid, dengar kuliah, buat kempen itu, apa saja benda yang baik, gotong royong ke apa tak. Tak ada masalah. Ya? Itu semua tanggungjawab kita. Ya? Tapi bila nak masuk dalam bab mencegah kemungkaran ini, tak. Kadang dia cabaran-cabaran gitulah. Kan? Nak ajak orang baik pun nak buat baik pun sama juga. Kan? Sebab kadang-kadang orang yang kita nak ajak tu memang dah terbiasa sangat dengan kehidupan dia yang macam tu. Jadi bila kita tegur, kita ajak dia tak, jomlah kita aku tak pandai sangat, boleh kita pergi kuliah, jomlah kita ke masjid. Kalau kau nak ajak aku kan, kubur masing-masing lah. Kan, sibuk nak ajak aku nak buat apa? Memanglah kubur kita masing-masing. Yang aku risaunya, takut kubur kau sebelah kubur aku. Engkau dah kena siksa sebelah ni mengganggu, aku dah relax-relax dalam kubur. Tak? Sebab kubur orang beriman ini memang yang bestnya. Ya, nikmat. Itu kena kesan kan tuan. Sebab tu nak orang kata nak groomingkan orang pun tengok bukan sebarang tempat. Kan? Kalau orang ni geng orang yang memang jadi mujrim, orang jahat, ya, makanya letak kubur yasin sikit. Sebab apa? Takut orang-orang yang baik-baik ni jiran dia yang orang jahat terkena tempiah kat dia. Tak? Jiran sebelah pasang mini kompor kuat-kuat, popah-popah. Kita ni tak ada masalah pun tak. Tapi mengganggu tak ganggu dengan orang sebelah tak? Kena sekarang yang setiap orang buat kuda kahwin, karaoke sampai pukul 12 kan. Kan? Kita rumah bukan takat sebelah, yang duduk berbelah-belah ni. Selang 5-6 rumah pun dengar lagi. Tak apalah, itu jahat. Ini cerita ni, dalam kubur ni esok. Tu kata tadi, bagi nasihat dia macam tu je lah. Tapi jawab takat lelok lah kak. Memanglah kubur masing-masing. Yang aku risau esok takut kubur kau sebelah kubur aku. Gitu kita tak tahu. Kan? Itu yang salah dia. Aku pun bukan yang baik sangat, tapi aku beritahu je lah. Sekurang-kurangnya ada ganjaran untuk aku juga. Kemudian yang keenam, ia bersifat benar dan jujur. Seorang Muslim itu mestilah bersifat benar dan tidak berdusta. Berkata benar sekalipun pada diri sendiri, kerana takut kepada Allah SWT dan tidak takut kepada celaan orang. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Malahan ia menjadi pintu masuk kepada tipu daya syaitan. Seseorang yang memelihara dirinya daripada kebiasaan berdusta, berarti dia memiliki pertahanan dan benteng yang dapat menghalang dari was-was syaitan dan lontaran-lontarannya. Kan? Jangan biasakan kita ni cakap bohong. Berdusta lah. Kan? Sebab apa? Bila seorang itu dia biasa cakap bohong, mula-mula dia rasa macam salah. Tapi dah biasa bercakap tak? Makanya dia tak rasa apa lagi dah. Nak bohong kerja dia. Ya?
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman, kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Orang yang selalu cakap benar, maka Allah Ta'ala akan letak cop dia sebagai orang yang benar. Orang yang biasa cakap bohong, maka dia akan dicop. Kau pembohong. Jadi masalah apa saja keluar pada mulut dia semua bohong. Maka tak boleh terima. Orang yang suka berbohong ini, dia akan termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ini adalah orang yang rendah imannya. Ya, orang yang rendah imannya. Maksudnya dia tak tersalah pun. Dia cakap bohong kan. Pada dia tak ada apa masalah. Kan? Yang paling kita sedih bila mana dia anggap pembohongannya itu sebagai gurauan. Oh, ni lagi bahaya. Kan? Semua benda yang dia cakap bohong tadi, so, aku gurau je. Ni yang masalah. Dia telah tukar hukum tadi. Tak, bergurau. Lesen untuk menghalalkan perbuatan dia bercakap dusta. Bila dia dah kantoi tentang pendustaan dia kata apa? Aku gurau je, kau pun kan tak kenal aku tak. Masalahnya banyak kali. Kalau orang yang berautoriti bercakap macam mana pula? Lagilah. Tak, lagi berisiko. Yang ketujuhnya bersifat rendah diri. Seseorang Muslim mestilah bersifat tawaduk atau merendah diri khususnya terhadap saudara maranya yang Muslim dengan cara tidak membezakan dalam memberi layanan sama ada yang miskin maupun yang kaya. Rasulullah SAW sendiri memohon perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada sifat-sifat takbur, membangga diri tak ni. Ini semua racun-racun yang berbahaya tuan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya terdapat sebesar zarah sedikit saja sifat takbur. Hadis riwayat Muslim. Sebab dalam syurga Allah ni tidak ada langsung sifat-sifat negatif. Sebab tu seseorang yang mana dia melakukan dosa, dia akan dibakar dalam api neraka. Tujuannya untuk membersihkan dosa yang ada pada diri dia. Dia mencuri tak, makanya dibakar. Tangan dia ke mana tengok pada yang ni lah. Kesalahan yang dia buat. Itu hukumannya untuk membersihkan dosa. Kita pun sama tuan-tuan, kadang-kadang ada anak cucu kita balik main bola petang-petang tak? Kan? Dengan baju ya Allah, comoknya, kena tanah, kena apa semua. Adakah kita akan benarkan dia tu yang masuk rumah? Nanti kejap-kejap. Kau pergi kat belakang sana. Kau pergi, ambil tuala ni, kau mandi kat situ. Baju kau tinggal kat luar. Nanti dah mandi siap-siap, bosok alam. Itu di dunia. Begitu juga dengan syurga. Takkanlah bagi senang-senang orang yang ada dosa nak terus masuk ke dalam syurga. Tak, kena bersihkan dululah. Jangan nak bersihkan dosa di akhirat, dia nak masuk neraka. Dibakar dengan api, itu yang masalah dia tak? Sebab tu saya sebut. Kalau kita ada masalah tuan-tuan dengan seseorang pun, selesaikanlah di dunia ni. Jangan bawa pergi akhirat. Sebab nanti akan menyusahkan kita. Ya, kita akan menyusahkan kita. Dapat selesai dulu dunia, apa saja masalah lah. Tanah ke, silaturahim ke, apa benda ke, biar selesai kat dunia. Yang kita nak gaduh lama-lama apa pun. Bukannya kita hidup 1000 tahun. Kan? Banyak-banyak umur pun 80 tahun. Dapat 90 tahun kira Isra lah tu. 63 tu normal. Kan? Jadi apa yang kita beri orang sangat tak? Makanya latih-latih dirilah supaya ada sifat warak, rendah diri tak. Tak lama pun kita nak hidup. Tak lama pun. Jadinya cuba-cubalah belajar kan untuk kita belajar rendah diri tu. Yang ke-8-nya iaitu menjauhi sangka buruk tadi, su'uzon, dan mengumpat ribah. Menjauhi diri kita daripada bersifat sangka buruk dan mengintai-ngintai keburukan orang lain. Kita tuan-tuan nak cari kelemahan orang memang senang. Hatta yang cakap ni pun senang nak cari kelemahan. Memang ada punya. Sebab nak cari buruk orang tak? Kan? Sebab nak jadi mata lalat memang senang sempoi. Tapi nak jadi mata lebah ni, nak mencari kebaikan orang, kadang-kadang susah kita. Kan? Jadi latih diri kita supaya jadi mata lebah yang mencari madu-madu, kan? Manisan-manisan yang terbaik.
berbanding dengan mata lalat. Duk cari benda-benda kotor je lah. Ubah kita punya mindset kita. Oleh itu, seseorang itu mestilah menjauhi sifat-sifat ini kerana mematuhi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsirun minadh-dhann, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Seuzonlah. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Jangan mencari, ternampak pun tuduh tak. Kalau dosa peribadi tu tak, kan? Nak tegur cara personal. Bukan pergi upload dalam Facebook, upload dekat TikTok. Ini kan orang suka buat macam tu. Dia tengok mana kurangan, dia ambil rakaman, upload kat TikTok. Kan? Dan juga, ya, janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Itu ibarat orang yang mengumpat, dia makan mayat saudara dia sendiri. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Yang kesembilannya, bersifat pemurah. Seorang Muslim mestilah bersifat pemurah, sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Di antara cara yang dapat menyingkap kebakhilan seseorang itu ialah dengan cara memintanya membelanjakan wang ringgit, kerana berapa banyak daripada kalangan mereka yang berkedudukan, berharta dan berpangkat gugur dari jalan ini, lantaran rakus terhadap mata benda. Ya, dalam Al-Quran sendiri terdapat berpuluh-puluh ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri keimanan yang dikaitkan dengan sifat pemurah. Ya, sifat pemurah ini ialah kita belanjakan sesuatu tu kerana Allah. Betul dia kata tak? Macam kita pergi ke masjid tak? Selalu datang ke masjid tak? Masuk duit tabung. Kalau seorang RM1, 30 orang dah RM30 sehari dapat. RM30 darab dengan 30 hari dah RM900. RM900 tu boleh buat sesuatu. Boleh buat sesuatu. Ada benda yang kita boleh dikumpul-kumpul. Tabung jemaat lain tuan. Tabung jemaat kadang orang tak ingin kita buat peribadi ni. Tu kalau 30 orang. Kan? Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang 272. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa jua harta yang halal. Hartanya halal tuan-tuan ya. Ada orang dia menang judi, dia menang apa semua duit haram. Ya, dia bertaruh dengan kawan dia bola sepak, dapat duit juan, dia pergi, oh saya belanja orang masjid makan hari ni, minggu ni. Saya pergi derma untuk anak yatim. Dia tak masuk tuan-tuan duit-duit haram tak masuk. Ni cerita hartanya halal sahaja. Dan apa jua hartanya halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Kalau duit haram tadi, dia anjurkan, dia belanjakan, dapat faedah pada orang yang terima. Pada diri dia, 1 sen pun tak dapat apa. 1 pahala pun tidak dapat. Tapi orang yang dia bagi tadi, dapat manfaat. Ya? Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari hartanya halal, akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu. Dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Dan kita dermakan pada orang, dapat lagi. Kan? Makanya kita anjurkan pada orang pula, dia pun buat, kita lagi dapat. Yang ke-10nya, suri teladan yang baik. Jadilah kita ni qudwah hasanah. Kan? Jadi contoh pada orang lah.
Selain daripada sifat-sifat yang disebutkan di atas, seseorang Muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Orang bukan Islam, dia tak baca Quran, dia tak baca hadis pun. Orang bukan Islam kan. Tapi dia tengok kita, oh awak orang Islam ya. Orang Islam pun tak sembahyang Jumaat. Oh orang Islam boleh main judi ya. Ada orang lagi Islam lagi alim pada orang Islamnya ni. Kan? Lagi dia pula lagi alim. Saya tahu itu orang Islam dia tak boleh main judi, haram kan. Dia tobat lah. Dia ada, dia nak jawab balik. Ya. Jadi itulah kata tadi. Jadi contoh, kalau hari ni orang tu masuk Islam, tengok akhlak orang Islam, memang tak masuk lah. Tapi dia masuk Islam sebab apa tuan-tuan? Pertama sebab dapat hidayah lah. Sebab bila mana dia kaji Al-Quran, kan, dia tengok ustaz-ustaz cakap dia tertarik dengan apa yang disampaikan, dia buat kajian dia sendiri. Tadi saya sebutkan TikTok tu, kan, seorang wanita tu, ya, Megan Rush ke nama dia. Dia buka Quran, dia baca terjemahan, dia cuba memahami. Akhirnya Allah Ta'ala buka pintu hidayah pada dia masuk Islam. Dan setiap kali dia baca Quran, dia buat live TikTok. Sekali orang tengok live TikTok dia 300,000 orang. Ustaz pun tak dapat macam tu. Dia buka kuliah tafsir, bukan kuliah tafsir lah, kuliah terjemahan Quran. Dia bukan Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam sebab dia kaji ayat-ayat ni. Kan? Berapa orang dah macam tu? Orang bukan Islam. Ya, orang ni punya style. Dia buat live TikTok, dia baca. Ya, dan alhamdulillah bila dia masuk Islam, dia lagi mengkaji lah. Lagi dia belajar agama, alhamdulillah lagi cantik lah tu. Ya. Dan setiap kali dia buat TikTok, 300,000 orang tengok. Ramai. Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adab-adabnya seperti dalam hal makan minum, cara berpakaian, cara pertuturan dalam suasana aman, dalam perjalanan, malah dalam seluruh tingkah laku dan diamnya. Semua tunjuk akhlak yang baik. Membina diri menjadi suri teladan merupakan peranan besar yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Lepas tu kita kena faham, Rasulullah ni sejak lahir-lahir lagi dah baik. Bukan Rasulullah jadi Nabi baru baik. Memang dah ada sifat Muhammad tu yang terpuji itu, memang dah ada pada diri Nabi dah. Daripada baginda kecil lagi. Bukannya bila mana jadi Nabi baru jadi baik. Kadang-kadang orang maksudnya macam tu. Bila dia dapat sesuatu baru jadi baik. Dulu ya Allah bukan main lagi dah. Contoh kalau kat sekolah dulu lah. Biasa kat sekolah ni budak-budak nakal lah yang akan jadi pengawas. Kan senang tak? Budak-budak nakal ni nanti jadi pengawas. Supaya berubah jadi baik tak? Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Kesimpulannya, seandainya adab diabaikan, maka kita akan dapati banyak kerosakan akan berlaku dalam masyarakat. Masyarakat juga tidak akan bahagia apabila akhlak rosak. Dan kebahagiaan itu bukan hanya bersifat luaran, tetapi ianya adalah dalaman yang rohani. Dan yang keduanya, adab dalam kehidupan manusia berada dalam kedudukan yang penting sama ada sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kerana jatuh bangunnya, berjaya atau hancurnya sesuatu bangsa dan masyarakat bergantung kepada adabnya. Apabila adabnya baik, maka sejahteralah lahir batinnya. Akan tetapi apabila adabnya buruk, maka kehidupannya tidak akan tenteram. Adab yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW bukan sahaja untuk sesama umat Islam, malah kepada semua, termasuk makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar kita. Bukan kita beradab dengan orang bukan Islam sahaja, dengan haiwan, dengan alam sekitar, dengan tumbuhan, semua pun kita beradab. Inilah keindahan dan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dikagumi oleh semua, termasuk mereka yang bukan Islam.
kan, dengan akhlak yang baik. Orang hormat kita sebab akhlak baik. Ya, sebab apa? Sebab tu. Ya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-20. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-21, iaitu adab dan ihsan dalam beribadah kepada Allah.